diberikan dua pilihan sahaja. Dua je tuan. Sekiranya hidup yang diberikan oleh Allah, modal nyawa dan kehidupan yang Allah bagi 60 tahun, 70 tahun kita gunakan untuk Allah, bayarannya ialah khuludun fil jannah, kekal selama-lamanya di dalam syurga. Allah bagi 60. Tuan-tuan pergi ke pantai, tuan-tuan ambil pasir banyak ni je, dengan dua jari gitu angkat. Pasir yang melekat di tangan tuan-tuan itu adalah tempoh kehidupan dunia. Dan kesemua pasir yang ada di dalam 7 lautan, bahkan lebih dari itu, itulah kehidupan akhirat yang sangat panjang. Maka berbaloikah kita berbuat maksiat kepada Allah selama 50 tahun untuk kekal di dalam neraka Allah, dibakar 24 jam, la yamutu fiha wa la yahya, mati pun tidak, hidup pun tidak di dalam neraka, wal a'yadzubillah. 50 tahun je. Nak seronok dengan maksiat, nak seronok tinggal solat, nak seronok dedah aurat, nak seronok mengumpat orang, nak seronok rosakkan rumah tangga orang, 50 tahun. Diazab tidak terbilang bilion tahun yang ditetapkan oleh Allah. Tak berbaloi. Maka korbankan 50-60 yang Allah bagi ni untuk dijadikan keseluruhannya ta'atun lillahi tabaraka wa ta'ala, ketaatan kepada Allah, kesemuanya ibadah. Bangun, buka mata di waktu pagi yang ibadah. Kita berjalan menuju ke tandas ibadah, buang air jadikan ibadah. Selesai daripada buang air, alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha, jadi ibadah. Sebelum mandi bismillah, mandi jadi ibadah. Sebelum pakai baju bismillah, pakai baju jadi ibadah. Maka berbaluilah yang 60 tahun untuk dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayaran syurga. Ketika orang soleh, calon syurga dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Kita berada di padang mahsyar. Tuan-tuan bayangkan, semua orang boleh bayangkan, satu tanah rata yang luas, yang apabila tuan-tuan toleh ke belakang, tuan-tuan tidak nampak penghujung. Tetapi tuan-tuan nampak di hujung sana masih lagi ada orang, dan kita tak tahu di mana berakhirnya penghujung sana. Itu mahsyar. Tuan-tuan paling ke kanan, tuan-tuan tengok ada lautan manusia yang tidak berpenghujung. Di celah-celah manusia itu ada jin, di celah-celah jin itu ada binatang. Tuan-tuan paling ke kiri, keadaan yang sama. Tuan-tuan tak nampak penghujung kerana terlalu ramai manusia. Tetapi apabila kita semua, saya dan kita berada di padang mahsyar, kita pandang ke hadapan, di hadapan ada penghujung. Kerana di atas tanah mahsyar, di hadapan sekali akan diletakkan mizan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan alat untuk menimbang perbuatan yang telah dilakukan oleh kalian. Tak di depan, semua orang nampak mizan di depan. Lalu dipanggil nama seorang demi seorang seperti mana nama yang telah diberikan oleh ibu bapa kalian di atas muka bumi Allah. Kalau namanya Khadijah, maka dia akan dipanggil dengan Khadijah dan nama bapanya. Macam ada kat pengenalan, tuan-tuan. Subhanallah. Tu kalau hak nama Vanish, tak malu dia panggil depan semua orang. Nama dia tak ada, nama sahabat. Nama dia tak sama dengan nama mana-mana Nabi. Namanya tak sama dengan mana-mana nama sahabat. Namanya tak sama dengan mana-mana orang soleh. Sebab
tu Nabi kata pilih nama yang baik, kerana kalian akan dipanggil dengan nama itu dan nama ayah kalian di padang mahsyar. Ketika orang soleh dipanggil, Fulan bin Fulan, dia pun datang ke depan. Lalu dia bawa turun amalannya daripada suatu tempat yang bernama Illiyin. Buku amalan orang soleh di Illiyin. Buku amalan ahli neraka disimpan di Sijjin. Ketika nama kita dipanggil, barulah para malaikat ambil buku kita yang dalam keadaan tergulung. Gulungan kertas itu lebih kurang 90 helaian kertas. Setiap helai sejauh mata memandang. Ambil, buat turun. Bolehkah cakap Kedah ni? Boleh, no? Ambil, buat turun. Faham kan? Bawa, setelah nama kita dipanggil, buku amalan kita dibawa turun. Sebanyak 90 helaian lembaran. Setiap lembaran sejauh mata memandang. Wa idzas suhufu nusyirat. Ni Allah cerita dalam Al-Quran. Dan buku itu pun dibuka. Buka di hadapan tuannya masing-masing. Dan bukanlah kesemuanya dipanggil serentak, bahkan dipanggil seorang demi seorang. Dibuka. Kemudian Allah akan berfirman kepadanya, Iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tidak ada penterjemah di antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan berurusan secara langsung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau berdiri di dalam mahkamah, di depan hakim mahkamah persekutuan, telah membuatkan kita terketar-ketar tubuh badan, berpeluh-peluh, baru jadi saksi, bukan penjenayah lagi. Apatah lagi berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata, ingat, laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara kamu dan Allah itu penterjemah. Subhanallah. Apabila orang soleh dipanggil, lalu dibuka bukunya, lalu disuruh baca, kebanyakan yang ada di dalam buku amalannya adalah perkara-perkara ibadah dan ketaatan. Jarang dia menyakitkan hati orang lain. Jarang dia membohongi orang lain. Jarang dia bercakap tentang aib orang lain. Dan jarang sangat dia mengambil hak orang lain. Tanggungjawabnya sebagai suami dilakukan dengan baik. Tanggungjawabnya sebagai isteri dilakukan dengan baik. Tanggungjawabnya sebagai ayah dilakukan dengan baik. Dan tanggungjawabnya sebagai anak dilakukan dengan baik. Mereka ini adalah ahli-ahli syurga. Proses pengiraan amal ibadah dan ketaatan mereka dimudahkan oleh Allah. Cina kata cincai. Cina belah sana lah, Cina belah sini saya tak tahu. Cina belah sana kalau kita ni minta kuang, kita kata cincai lah. RM6.8 kita kata cincai, dia kata RM6. Dengan bakal ahli syurga, begitulah Allah Ta'ala berurusan. Dimudahkan. Setelah habis ditimbang amalannya, maka amal ibadahnya jauh lebih berat daripada dosanya yang sedikit. Lalu diberikan keputusan penuh bahawa dia adalah sebagai ahli syurga. Tuan-tuan, diberikan keputusan penuh ketika itu. Apabila nak bagi keputusan penuh kepada bakal ahli syurga, maka tangan kanannya yang akan terangkat. Allah sebut dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Juzuk 30 aja tu. Kita jarang baca. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Adapun mereka-mereka yang bakal menjadi ahli syurga setelah ditimbangkan amalan mereka yang lebih baik, lebih banyak, ketaatan lebih banyak, pahala ibadah lebih banyak, Allah memberikan buku keputusan sebagai warga negara syurga, dan dia pun mengangkat tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan mudah penimbangannya. Kenapa mudah? Kerana dosanya terlalu sedikit. Kenapa mudah? Kerana tidak ada dosanya yang berkaitan dengan hak orang lain. Manusia yang paling berat kedudukannya di atas padang mahsyar, yang paling resah hatinya di padang mahsyar, ialah mereka yang paling banyak dosa dengan orang lain. Harta orang dia nak ambil, rumah tangga orang dia nak kacau, hak dan maruah orang dia ceroboh. Yang ni berat. Yang ni berat. Maka orang soleh ni Allah bagi buku, dia pun angkat tangan kanannya. Setelah mendapat buku dengan tangan kanan, dia pun tengok ahlul jannah. Ahlul jannah, warga negara syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Cerita Quran. Lalu dia pun berlari-lari mendapatkan ahli keluarganya yang lain yang juga ahli syurga. Allahu Rabbi. Selepas timbang, kita akan ke Telaga Kautsar. Di Telaga Kautsar Rasulullah sudah menanti. Di Telaga Kautsar manusia sudah mula mengukirkan senyuman. Di Telaga Kautsar manusia mula menyapa di antara satu sama lain. Di Telaga Kautsar barulah manusia ada peluang untuk duduk dan berehat. Ketika itulah si ayah yang sudah menjadi ahli syurga, si ibu yang telah pun dimuliakan oleh Allah sebagai ahli syurga, si anak yang telah pun berjaya dengan ujian yang telah diberikan Allah menjadi ahli syurga, yanqalibu ila ahlihi masrura, berlari mendapatkan ibunya, berlari mendapatkan ayah dan adik-beradiknya, kesemuanya ahli syurga. Mereka berpeluk dan juga menangis kerana terlalu gembira dikumpulkan oleh Allah sebagai keluarga ahli syurga. Kita tak baca ni, ayat ni kita tak baca, tak tengok terjemahan dia. Seronok tak tuan-tuan? Tuan-tuan, kita duduk dalam satu negara yang selama-lamanya hidup dan ada ahli keluarga kita. Kita kalau pergi ke mana-mana tuan-tuan, pergi dengan isteri, kita naik kapal terbang. Kalau isteri duduk di nombor 18, kita duduk nombor 6. Seronok tak perjalanan? Tak seronok. Kalau kita naik kapal terbang, isteri kita seat dia 16C, kita nak 16D, sebelah-sebelah. Walaupun duduk dah lama di rumah, dah duduk sekali, dah suami isteri dah lama, tapi seronok kalau berjalan, duduk satu keluarga. Kita pergi Mekah, bawa ke semua, isteri kita bawa anak-anak 3 orang. Tiba-tiba travel kata, ni semua 5 orang ni duduk bilik asing-asing. Ayah hotel ni, mak hotel belakang, anak 3 orang lagi hotel 1, 2, 3. Kita rasa tak bermakna. Itu baru tempoh 2 minggu melakukan umrah. Apatah lagi satu tempoh yang diisytiharkan di hadapan semua makhluk di padang mahsyar. Selama-lamanya kamu di akhirat, tiba-tiba tak duduk, tidak tinggal sekali. Dan betapa gembiranya ibu yang beriman, ayah yang beriman, anak-anak yang beriman, adik-beradik yang beriman, apabila saling berjumpa, di tangan masing-masing ada keputusan, saling memegang keputusan itu dengan tangan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, sebagai kumpulan kanan. Seronok tuan-tuan, keadaan waktu itu sangat seronok. Bila habis ditimbang yang ahli syurga, habis ditimbang yang ahli neraka, kata Nabi SAW, Allah tarik perhatian keseluruhan warga mahsyar. Sila lihat ke hadapan. Lalu didatangkan satu makhluk Allah yang bernama kematian. Dibawa makhluk Allah yang bernama kematian.
Subhanallah. Hidup itu makhluk, mati itu makhluk, nyawa itu makhluk, arash itu makhluk, Kaabah itu makhluk, angin itu makhluk, syurga itu makhluk, masa itu makhluk. Allah perkenalkan satu makhluk yang tidak pernah dilihat. Malaikah tak pernah tengok, jin tak pernah tengok, binatang tak pernah tengok, manusia tak pernah tengok. Nama makhluk itu kematian. Ni baru mukadimahnya tuan. Subhanallah. Lalu mati dibawa. Mati dibawa. Datang ke hadapan semua manusia, melihat-lihat kematian buat kali pertama. Lalu Allah SWT mematikan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah mematikan kematian. Apabila kematian dimatikan oleh Allah, yang masuk syurga akan kekal selama-lamanya, yang masuk neraka juga bila dibakar dia tidak mati, hidup selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Lalu menjerit dan berteriaklah seorang malaikat untuk memaklumkan kepada seluruh warga mahsyar. Malaikat ni pun menjerit, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, khulud, kekallah kalian selama-lamanya, tak mati. Lalu malaikat berteriak kepada sebelah yang kirinya, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khulud, kekallah kalian selama-lamanya. Kebiruan tubuh badan dan kulit ahli neraka kerana takut mendengar pengumuman itu, belum masuk dalam neraka lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, kita tak mau cerita neraka. Malam ni tajuk syurga. Neraka nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudian kita pun berjalan atas sirat. Daripada sirat di sini, sirat di mahsyar, dia punya hujung titi itu di mahsyar. Kemudian perjalanan dia berapa ratus tahun ni? Ratus tahun. Allah. Dunia ini singkat sangat tuan-tuan. Singkat sangat dunia ni. Ratusan tahun sirat. Cumanya ahli syurga, dia langkah kaki kanan, ada yang selaju kilat, ada yang selaju kuda, ada yang berlari laju sampai depan syurga. Orang pertama yang sampai di hadapan syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengarahkan malaikat yang menjaga pintu syurga untuk tidak membuka pintu syurga kecuali kepada Muhammad, orang pertama yang mengetuk pintu syurga. Nabi sampai, di kanan Nabi Abu Bakar, di kiri Nabi Umar radhiyallahu anhumah. Tengok tuan, kanan kiri. Fa akhadhtu bihalqatiha, aku pun memegang pintu tempat ketuk syurga. Halqah ni, kalau rumah dulu-dulu dia ada besi yang bulat tu, ketuk. Nabi kata, aku sampai di hadapan syurga, pintu syurga dalam keadaan tertutup. Sekarang ni tuan-tuan, kita ceramah malam ni, pintu syurga tutup, pintu neraka pun tutup. Pintu syurga akan dibuka oleh Allah hanya dalam bulan Ramadan. Ni Ramadan nak sampai ni, pintu syurga akan dibuka. Habis Ramadan, pintu syurga akan ditutup sepanjang tahun sampai kiamat. Sampailah habis ditimbang amalan orang-orang saleh, maka Nabi adalah manusia pertama bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar dan bersama dengan ahli umat Rasulullah yang masuk syurga tanpa hisab dan azab.
Nabi kata, aku pun capai tempat ketuk pintu syurga. Lalu aku pun ketuk pintu syurga. Yang jarak di antara pintu sana dan hujung pintu kiri adalah seperti jarak Mekah dan juga Busra. Pintu ni tuan-tuan, pintu masjid tuan-tuan, ni berapa meter tu? 10 meter. Ada tak? Ustaz tak pernah ukur. Lama dah jadi imam, kita tak ukur kan. Berapa jarak tuan-tuan ni? 5 meter. Jarak daripada hujung sini ke hujung sana 5 meter. Nabi kata jarak pintu syurga, pintunya sahaja daripada Mekah ke Busra, berapa kilometer Ustaz ni? Lebih kurang 1000 ada. 1000 kilometer. Hadis ni yang saya sebut ni hadis. Allahu Rabbi. Maka sebahagian para ulama sebutkan di hadapan pintu syurga itulah kesemua orang akan minum daripada haudun Nabi, telaga Nabi SAW. Semua minum, semua berhenti di situ. Bilangan cawannya sebanyak bilangan bintang di langit. Jangan risaulah tuan-tuan, bilangan bintang di langit lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan. Tuan-tuan, datanglah lambat macam mana pun, memang ada yang lambat, memang ada yang awal, tetapi Nabi menunggu. Datanglah lambat macam mana pun, air Haudul Kautsar, telaga Kautsar itu tidak akan kering dan cawannya mesti mencukupi. Ada yang datang, malaikat yang mempersilakannya minum, ambil cawan. Ada yang datang, dia sendiri yang pergi ambil cawan dan minum. Ada yang datang, Nabi SAW yang memberikan dia untuk minum daripada telaga Kautsar. Ini yang paling mulia, Nabi bagi. Setelah diminum daripada telaga Kautsar, berlaku 2 perkara, kata Nabi SAW. Yang pertama, wajah-wajah mereka menjadi nadratan na'im. Kesemua wajah-wajah mereka berseri-seri seperti bulan yang mengambang, berseri. Dan yang keduanya, kata Nabi, apabila mereka meminum daripada telaga Kautsar, Allah membersihkan keseluruhan penyakit buruk daripada hati mereka. 100% hasad dibuang dari hati mereka. 100% dengki dibuang dari hati mereka. 100% takabur dibuang dari hati mereka. Semua penyakit dengan tegukan yang pertama hilang. Kenapa tuan? Kerana sifat ahli syurga ialah la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Antara sifat utama ahli syurga ialah mereka tidak bercakap perkara-perkara yang keji. Mulut mereka tidak menfitnah orang, mulut mereka tidak menghina orang, mulut mereka tidak mencaci orang, illa qilan salaman salama. Semua perkataan yang baik sahaja. Untuk kamu kenal adakah kamu layak untuk menjadi ahli syurga, cuba lihat apa yang keluar daripada mulut kamu. Mulut macam mana mulut kita? Ada bercakap bohong hari-hari? Ada. Ada mengumpat orang hari-hari? Ada. Setiap hari mulut kita melakukan dosa besar, maka Allah peringat kepada kita. Untuk kita tahu adakah kita layak menjadi ahli syurga, lihat bagaimana anggota mulut kita apabila kita bercakap dengan orang lain. Penting ni tuan, mulut ni. Itu salah satu ciri. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam syurga setelah dibuka pintu, dan sebelum dibuka malaikat bertanya, "Man?" Siapa? "Ana Muhammad." Aku Muhammad. Maka berkata malaikat yang menjaga pintu syurga itu, "Bika umirtu an aftah." Kepada kamulah aku diarahkan untuk membuka kepada orang yang pertama pintu syurga ini. Lalu dibuka pintu syurga.
Nabi melangkah kaki memasuki ke dalam syurga bersama dengan keadaan tangan kanannya diletakkan di atas bahu Abu Bakar dan tangan kirinya diletakkan di atas bahu Umar radhiyallahu anhuma. Sini tuan, masuk syurga. Kemudian Nabi teringat sesuatu. Apa yang Nabi teringat? Syurga di depan, titi sirat di mana? Di belakang. Nabi pun mengalihkan dirinya ke belakang, menghadapi dan melihat titian sirat yang begitu jauh. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang Tuan tunggu di hadapan titian sirat?" Maka jawab Nabi SAW, "Aku ingin melihat umatku. Kalau ada yang jatuh daripada titian sirat untuk diberikan syafaat kepadanya." Teringat lagi umat tak? Bukan Nabi pernah tengok kita. Nabi tidak pernah melihat kita. Majoriti umat Rasulullah tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apabila selawat yang disebutkan oleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Setiap selawat itu sampai ke hadapan Nabi SAW. Apabila selawat sampai ke hadapan Nabi, Allah mengembalikan roh ke dalam jasad Nabi. Lalu roh itu menerima selawat itu bersama dengan nama orang yang berselawat. Tuan, hebat. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sentiasa hidup dengan rohnya. Sebab umat Rasulullah sentiasa berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan di apabila semua orang dah masuk syurga, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, "Inni la a'rifu rajulan la a'rifu akhira rajulin khurujan minan nar." Kata Nabi, aku kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka dan kemudian masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, sekali lagi, kata Nabi, aku kenal orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan merangkak masuk ke dalam syurga. Sebahagian kita akan tanya, adakah Ustaz orang masuk neraka kemudian masuk syurga? Jawapannya, ada. Semua perbahasan akidah ni saya ambil daripada kitab Tuhfatul Murid, karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ni semua maklumat ni. Orang yang Islam mati dalam keadaan fasik ataupun banyak dosa, dia akan masuk neraka. Setelah habis diseksa di dalam neraka, dibakar di dalam neraka 24 jam selama 1 juta tahun, 20 juta tahun, 1 bilion tahun, wallahu a'lam, berdasarkan dosanya, akhir sekali dia akan keluar. Ada orang setelah 10 juta tahun dia keluar. Allahu Rabbi, 10 juta tahun, mana ada masuk neraka sehari tuan? Adakah orang buat dosa sehari je, kata esok keluar? Dia kata sekejap ya, transitnya ni. Kawan saya kerja kilang arang. Kilang arang ni, dia punya kilang dia besar, dalam tu kita bakar kayu bakau, kan tuan, kayu bakau. Satu hari dia masuk awal, tempat bakar ni masuk awal, orang lain semua tak tahu. Dia masuk, dia duduk cuci. Datang kawan yang lain lewat sikit, buka api, lari, bergolek-golek lari keluar. Satu badan lecor. Ambil masa berbulan-bulan disebabkan terbakar 5 saat. Mengambil masa lebih daripada setahun. Bukan bulan, setahun.
mengelembung ke semua, kulitnya mengelembung, di dalamnya ada penuh dengan air bisa daripada atas sampai ke kaki. Dibuang kulit yang ada air bisa tadi, dibuang, dicuci air bisa, kemudian naik kulit baru, mengelembung, naik air bisa lagi. 5 saat. 5 saat. Kalau sehari dalam neraka Jahannam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang dia duduk dalam neraka berapa juta tahun, kemudian dia keluar. Ikut jumlah dosa yang kita buat. Kata Rasulullah, aku melihat manusia terakhir. Allah tunjuk kepada Nabi. Subhanallah, ini antara mukjizat Rasulullah. Allah perlihatkan kepada Rasulullah lelaki terakhir daripada gaung neraka naik ke atas. Nabi tengok dan Nabi cam mukanya. Sebab itu hadis tu sebut, kata para ulama, Nabi sebut dengan ayat, aku kenal orang itu. Bukannya Nabi kenal di dunia, tapi setelah Allah tunjuk, Nabi kenal lah. Nabi cam orang tu. Dia pun berjalan, kemudian naik di atas titian sirat. Tetap kena naik atas titian sirat. Selepas daripada lelaki itu keluar daripada neraka, tidak ada lagi yang dikeluarkan daripada neraka Allah. Kesemuanya kekal selama-lamanya. Tuan-tuan duduk balik rumah, duduk seminit, tuan-tuan renung tengok. Berada di dalam api yang panas selama-lamanya, tak boleh keluar. Setiap kali mereka memanjat dinding gaung neraka itu, mereka akan ditendang dan dibuang oleh malaikat untuk jatuh sekali lagi ke bawah. Semua ahli neraka ingin keluar daripada gaung neraka yang membakar. Tiap-tiap kali sampai ke tebing, mereka akan dibuang oleh malaikat. Tuan-tuan bayang, duduk selama-lamanya, kematian sudah tiada dan masa tidak ada penghujung. Sampai bila? Allahu Rabbi. Sampai bila? Ahli neraka bertanya kepada Allah, ya Allah, sampai bila kami berada di sini? Ya Allah, berikan sedikit minuman. Ya Allah, berikan sedikit makanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjerkah mereka, qala khsa'u fiha, diam dan jangan bercakap walau satu perkataan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila lelaki ini keluar, lelaki terakhir keluar, dia pun merangkak. Ada kalanya tersembam. Faham tak tersembam? Sama ke? Sembam jatuh kan? Kemudian naik balik, merangkak balik, kadang berdiri, merangkak balik, kadang-kadang macam askar buat tu, orang panggil apa? Menyulur. Tu nak apa lah tu? Menyusur. Ni bergerak ke bawah. Akhirnya sampai. Apabila dia sampai di depan pintu syurga, Allah, tuan-tuan, dia nampak daripada titian sirat tu, dia nampak pohon yang rindang, sangat rindang, teduh, buah-buahannya banyak. Lalu apabila dia sampai, Allah SWT pun arahkan untuk dia masuk dan cari rumahnya, istananya. Lelaki ini adalah lelaki yang paling rendah martabatnya di dalam syurga. Orang terakhir. Orang lain dah lama dah duduk, dah merantau. Ada yang dah berapa ribu tahun, dah berapa puluh ribu tahun duduk, dah berapa juta tahun duduk, lama sangat. Dia pun masuk. Lalu Allah Ta'ala sengaja menunjukkan kepadanya seolah-olah kesemua istana telah pun penuh. Qad akhadhan nas al-manazil. Dia kata, ya Allah, semua orang telah pun mengambil kedudukan dan tempat masing-masing. Tak ada tempat. Tuhan tanya, atadhkuruz zaman alladhi kunta fih. Allah tanya kepada lelaki yang paling rendah martabatnya dalam syurga ini, kamu ingatkah dulu pada zaman kamu hidup?
Kamu ingatkah dulu siapa yang paling kaya ketika mana kamu hidup? Dia kata, ya, ingat. Allah Ta'ala kata, tamanna. Minta dan berangan-angan apa yang kamu nak minta. Tuan-tuan, kita zaman ni, siapa yang paling kaya? Sekian. Orang yang kurun 19 ada yang kaya pada zaman mereka. Yang kurun 18 ada yang paling kaya pada zaman mereka. Lelaki itu wallahu a'lam, pada zaman bila dia hidup, Allah Ta'ala tanya dia, kamu ingatkah zaman dulu kamu hidup? Dia kata ingat. Bercita-cita dan pohonlah kepada aku sekarang. Dia pun ingat balik, dia pun minta dengan Allah. Lalu Allah pun kata, kamu dapat apa yang kamu minta, iaitulah kemewahan orang yang paling kaya pada zaman dan kurun kamu. Kemudian aku gandakan, 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 sebanyak 10 kali ganda. Lalu dia berkata kepada Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa kamu bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia percaya, tuan-tuan? Dia tak percaya. Kerana dia adalah ahli syurga yang paling miskin sekali. Tiba-tiba dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, Nabi kata Allah ganda 10 kali ganda kepadanya. Di celah-celah Allah memberitahukan kepada dia berita gembira. Orang itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam? Ketika itulah Nabi ketawa kepada orang itu. Dan ketika itu jugalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ni ketawa kerana Nabi ketawa ketika meriwayatkan hadis ini. Dia tak percaya, tuan-tuan. Itulah kedudukannya di dalam syurga. Yang tu yang paling akhir. Apatah lagi kita, insya-Allah, yang kalau kita masuk awal ke dalam syurga. Ini bumi. Kemudian ada langit. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Di mana syurga? Tuan-tuan kita akan bahas. Langit 1 sampai langit 7. Di atas langit 7 ada syurga. Dan di atas syurga ada Arsyur Rahman, ada arash Allah. Bagaimana Ustaz bentuk arash? Seluruh warga mahsyar akan melihat Arsyur Rahman. Kemudian bila dia masuk dalam neraka, dia tak tengok dah. Adapun ahli syurga akan sentiasa melihat arash. Arash ini makhluk Allah yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia lebih besar daripada dunia ini, ia lebih luas daripada langit yang 1 sehingga 7, dan ia lebih luas dari segala-galanya. Subhanallah. Macam mana tak tahu. Tapi tuan-tuan, para ulama sebut berdasarkan dalil Quran dan juga dalil hadis, kedudukan dia ialah bumi, dunia. Ini dunia, bumi, kemudian dunia, langit 1 hingga 7. Atas langit 7 ada syurga, dan di atas syurga ada arash. Daripada bawah arash mengalir sungai. Sungai itu masuk ke dalam syurga Firdaus. Tak boleh bayang, tuan. Sejuta tahun kita pusing berjalan-jalan tak habis. Kalian akan menggunakan kenderaan binatang yang laju di dalam syurga, kata Nabi SAW. Binatang apa? Wallahu a'lam. Laju pergerakannya. Daripada bawah arash mengalir air masuk ke dalam syurga Firdaus. Ada 8 pintu syurga. 8 jenis. Pintu 1 sampai pintu ke-8. Setiap orang masuk mengikut jenis masing-masing. Yang banyak berpuasa masuk melalui pintu Rayyan. Yang mati fi sabilillah, mati syahid, masuk dalam pintu jihad.
Yang banyak bersedekah masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah. Dan begitulah. Ada berapa, setelah masuk ke dalam syurga, ada berapa jenis syurga? Jumhur para ulama berdasarkan ayat-ayat yang qat'i dalam Al-Quran, jumhur ahlu sunnah menyebutkan bahawa syurga 4 jenis. A'laha, yang paling mewah adalah syurga Firdaus. Di situ tinggal para nabi dan rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang paling mewah Al-Firdaus Al-A'la. Kata Nabi, apabila kalian memohon kepada Allah, pohonlah Al-Firdaus Al-A'la. Tuan-tuan, mula malam ni, ya Allah, kurniakanlah kami Al-Firdaus Al-A'la bersama ahli keluarga kami. Mana-mana lidah dan mulut yang selalu memohon kepada Allah, tiap-tiap hari pohon kepada Allah, tak pernah lupa. Kata para ulama, Imam Ibn Athaillah asalkan dari kata, ingat bahawasanya ketika mana kamu memohon sesuatu kepada Allah, kamu tak pernah lupa, ketahuilah bahawasanya Allah nak bagi benda yang kamu minta itu. Tuan-tuan, siapa yang ingatkan kita bila kita nak minta? Allah. Siapa yang ingatkan kita dan menggerakkan mulut dan lidah kita untuk menyebut Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah? Siapa yang ingatkan kita? Allah. Maka berbahagialah orang yang tiap-tiap hari Allah mengingatkan mulut dia untuk menyebutkan, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus berserta dengan ahli keluarga kami. Tuan-tuan, muhasabah diri masing-masing malam ni. Kalau tak pernah sebut, bermaksud Allah tak pernah mengingatkan kita. Itu masalah. Itu ada masalah besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syurga yang jumhur ulama ahli sunnah kata 4, Firdaus yang paling tinggi, kemudian Aden disebutkan, kemudian Ma'wa, dan kemudian Na'im. Jadi semua disebut dalam Quran 4. Setiap orang ada istananya masing-masing. Apabila mereka masuk ke dalam istana mereka, kata Nabi, orang yang paling rendah kedudukannya, apabila masuk ke dalam istananya di dalam syurga, dia mendapati ada 10,000 khadam untuknya. Orang gaji 10,000. Hadis ni riwayat Imam Tabrani dan rawi-rawi dia thiqah. Orang yang paling rendah darajahnya bila dia masuk ke dalam istananya ada 10,000 orang gaji. Tuan-tuan, kita hari ni kalau ada duit, kita nak ada orang gaji? Nak. Basuh kereta seorang. Basuh kereta je. Dah kereta bukan sebiji. Di dalam syurga takkan kereta sebiji. Sultan Brunei pun 5,000 biji. Sultan Brunei 5,000 biji kereta dia, bukan kereta kancil, bukan kereta wira, kesemuanya kereta mewah. 5,000 biji. Perlu berapa orang khadam untuk panaskan enjin dan basuh kereta dia sebulan sekali? Berapa orang perlu? Sebab tu tuan-tuan jangan kata, Ustaz, 10,000 ni nak buat kerja apa? Tuan-tuan jangan fikir jauh, Ustaz, 10,000 khadam nak buat kerja apa, Ustaz? Lah, kalau kereta dia 5,000, berapa orang perlu? Nampak? Rumahnya besar, tukang masaknya ramai, tukang urutnya bertukar ganti, yang potong kuku seorang khadam. Sini je. Allahu Rabbi. Sampai bila, Ustaz? Selama-lamanya. Allahu Akbar. Dalam syurga ada binatang. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok dalam dunia ni, semua ada dalam syurga. Dah selesai. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, duduk dalam syurga nanti bola-bola apa semua dengan TV apa semua ni. Kita duduk bayang, duduk dalam syurga semua pakai tudung labuh, semua pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tak menarik hidup. Dalam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Nampak?
Solat dah tak ada, puasa dah tiada, zakat dah tak ada, haji dah tiada. Allahu Akbar. Mereka tidak tidur di dalam syurga. Tuan-tuan, tanya orang sibuk yang kerja banyak. Kalau boleh, kalau tak ada tidur, mereka nak habiskan kerja-kerja ni. Maka di dalam syurga Allah membuang tidur. Ahli syurga tidak buang air besar, ahli syurga tidak buang air kecil, dan ahli syurga tidak pun meludah membuang kahaknya. Subhanallah. Tetapi kita kena ingat, dalam syurga semua nikmat ada. Nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang lelaki ialah nikmat bidadari. Semua orang perempuan bidadari. Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap ahli syurga masuk ke dalam istananya ada 2 bidadari. Yang ni hadis sahih. 2 orang. Kedua-duanya saling berbaik-baik. Sesiapa yang ahli syurga, maka dia akan didoakan oleh bidadarinya. Ni sejak kita hidup ni. Ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk dia beribadah kepadamu. Ini hadis. Dan ketika mana isteri yang jahat di atas muka bumi menyakiti suaminya, mengingkari suaminya, berlawan dengan suaminya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, isterinya di dalam istana sana, di dalam syurga, akan menjerkah isteri di atas dunia itu, wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana. Bakal isteri di sana dah marah dah. Yang diciptakan oleh Allah, wanita-wanita yang tidak ada ibu, yang tidak ada ayah, diciptakan oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kita terus umur 4. Tuan-tuan jangan rasa pelik pula. Nabi Adam tak ada mak ayah, maka bidadari kesemuanya tidak ada ibu dan ayah. Mereka manusia seperti kita, 100% manusia seperti kita, senyum seperti kita, berjalan seperti kita. Dan persamaan di antara kita dengan bidadari ialah kedua-duanya, yang suami tadi tampan, yang isteri tadi cantik, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak mengeluarkan peluh pun di dalam syurga. Nabi bercerita bahawasanya orang-orang lelaki bersama berjima dengan isteri-isteri mereka. Kita ingat dalam syurga dia tak ada nikmat tu tak? Bahkan itulah yang nikmat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dan Allah sebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Wa hum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk di dalam syurga, di dalam istana mereka. Lalu sahabat tanya, apakah yang mereka sibuk itu ya Rasulullah? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat itu, mereka sibuk memecahkan keperawanan isteri-isteri mereka. Tuan-tuan, semua nikmat-nikmat dunia Allah sediakan dalam syurga. Untuk Allah bagi tahu kepada kita, tak perlu kalian kejar dunia yang sementara. Berkorbanlah hidup kalian untuk aku akan berikan nikmat selama-lamanya dalam syurga. Apabila kita duduk di depan pintu syurga, Allah tukarkan tubuh badan kita. Tuan-tuan, ni dalam masjid ni, lelaki dan perempuan, semua ni pinjaman ni, tubuh badan ni pinjaman. Tubuh badan, tangan, kaki, muka, kepala ini semua ni akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di depan pintu syurga. Allah akan ubah kita menjadi situ nadhira'an, 60 hasta tinggi. Tuan-tuan, kalau lebar pintu pun lebih kurang 1000 kilometer,
lebar pintu syurga. Kalau kita kecil macam mana nak masuk? Bukan macam mana, maksudnya jenuh berjalan. Teruk untuk berjalan, jauh dan luas sangat. Maka Allah SWT tinggikan kita. Ini hadis sahih. Setiap ahli syurga ditinggikan oleh Allah menjadi 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Kesemuanya ditukarkan umur mereka menjadi 33 tahun, lelaki dan perempuan. Ini satu riwayat. Seronok nak jadi orang muda, tuan. Semua orang seronok jadi orang muda. Kita hari ni pun seronok. Kalau boleh kalau kuat seronok main bola ni. Ada umur 50 lebih main tenis, dia kata kalau 30 lebih seronok. Maka untuk memastikan setiap ahli syurga menggunakan nikmat syurga secara maksimum, Allah memudahkan mereka. Mereka berjimak sepuas-puasnya. Tuan-tuan, perkara jimak ni Nabi cerita. Sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, mampukah mereka berjimak dengan isteri-isteri bidadari mereka dalam syurga sebanyak itu? Nabi kata ya, kerana setiap orang lelaki diberikan kekuatan 100 orang lelaki. Orang lelaki suka apa, tuan? Mana-mana pun kita pergi, kawan saya ramai yang AJK masjid, kawan-kawan ustaz, mesti sembang nak minta isteri sign satu lagi. Borang. Ustaz macam mana pun mesti kalau dah kahwin satu pun dia sembang yang tu juga. Nak pasang seorang lagi, duk sembang nak duk cari borang. Sebab tu Allah ciptakan bidadari dalam syurga. Nah, ini nikmat kalian. Berpadalah dengan isteri yang Allah bagi di atas muka bumi, bersyukurlah kerana di atas syurga sana Allah sediakan. Kita pun tanya ustaz, dalam syurga dengan isteri juga kah? Hak isteri dunia kah? Ustaz kata ya. Alah, tak boleh ke orang lain pula ustaz? Apa punya perangai suami? Dia nak orang lain pula. Isteri yang salihah, suami yang saleh akan duduk sekali dalam syurga. Kalau mereka nak. Allah bagi istana masing-masing. Tetapi kalau nak duduk sekali, boleh duduk sekali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami nak anak dalam syurga, bolehkah? Nabi kata boleh. Dan anak itu dilahirkan, kemudian dia terus membesar. Kita suka anak semua kecil selama-lamanya, suka anak yang dah besar, dah boleh ni dah. Semua orang akan berehat ketika anak-anak dah membesar dah. Baru boleh berjalan, baru boleh beli peralatan rumah mahal-mahal sikit. Dulu waktu anak kecil-kecil satgi pecah yang ni, koyak yang ni, kotor yang ni. Nampak tak? Maka Nabi kata kalian boleh memperolehi anak di dalam syurga. Tuan-tuan, nikmat inilah yang Allah suruh kejar, iaitulah nikmat di dalam syurga yang selama-lamanya. Orang perempuan kata, ustaz, seronoklah depa. Ni keluar dah basah sana. Sebab lewat dah nak berhenti dah. Kau apa berhenti 10? Tok Imam suruh berhenti ke 10? 5 minit 5 minit kita berhenti. Orang perempuan kata seronoklah orang laki-laki boleh bidadari selama-lamanya muda, selama-lamanya bidadari itu remaja, dan selama-lamanya bidadari itu kekal darahnya. Allah cerita dalam Quran, sifat bidadari itu ialah fihinna qasiratut tarfi. Isteri-isteri kalian di kalangan bidadari, sifat dia yang pertama ialah dia tidak pernah memandang lelaki lain. Tuan-tuan, hari ni perempuan hari ni, isteri-isteri hari ni tengok ada orang lain. Tengok. Segak kalau jadi lelaki aku. Sama orang lelaki. Lalu wanita cantik sikit, yo cantiknya. Kalau hak ni bini aku sedap ni. Ayat tak elok ah. Allah cerita sifat bidadari syurga, qasiratut tarf, tidak pernah memandang lelaki lain kecuali suaminya sahaja. Allahu Rabbi. Lam yatmithunna insun wala jan. Tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Zaman hari ni bukan tak disentuh lelaki lain, berzina pula dengan lelaki lain.
Berapa banyak kes tuan, berapa banyak kes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang perempuan kata, orang laki-laki dapat bidadari ustaz, hebat, cantik. Sekiranya seorang bidadari ludah ke dalam air lautan dunia, kesemuanya menjadi tawar. Ayat Lut jadi tawar, elok. Hadis Sekiranya seorang bidadari, kata Rasulullah, mempamerkan mukanya ke atas bumi ini, nescaya harum semerbaklah muka bumi Allah ini. Seorang tunjuk muka. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tunggu dalam syurga? Tuan baru cerita bidadari. Sehingga kan isteri Nabi kata, ya Rasulullah, di antara bidadari yang hebat ini, yang mulia ni, buang air besar tidak, berpeluh tidak, buang air kecil tidak, keluarkan kahak tidak, tapi makan dengan kita, minum dengan kita, berjalan dengan kita, sentiasa muda. Lalu isteri Nabi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara bidadari syurga dan wanita dunia yang mukminah, orang perempuan yang beriman masuk syurga, orang perempuan yang salihah yang masuk syurga. Isteri Nabi nama Ummu Habibah ataupun Ummu Salamah, saya tak ingat dah, Ummu Habibah ataupun Ummu Salamah. Dia tanya, ya Rasulullah, bidadari ataupun wanita mukminah yang lebih mulia? Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Subhanallah. Nabi kata, bal nisaun mu'minatun afdal minal hur. Kata Nabi, bahkan wanita-wanita mukminah yang masuk syurga lebih cantik dari bidadari, lebih wangi dari bidadari, lebih mulia dari bidadari, dan lebih jelita daripada bidadari. Barulah kita suami-suami dunia ni kata, kalau macam tu tak apa ustaz, nak duduk sekali ya dan syurga. Baru tahu bahawasanya isteri kita jauh lebih cantik daripada bidadari ketika mana mereka beriman dan masuk syurga, masuk dalam syurga beserta dengan kita. Akhir sekali tuan-tuan, setelah kita tinggal dalam syurga, ada makan, ada minum, ada bersiar-siar, sama macam kehidupan dunia tuan-tuan. Ada pusat membeli belah, ada pusat membeli belah yang kita akan pergi membeli belah. Di dalam syurga ada jual beli. Cuma bezanya syurga dengan dunia, di syurga semua barang yang kita nak kita dapat. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Allah Ta'ala kata, aku berjanji apa saja yang mereka minta aku akan bagi dalam syurga. Saya turun airport KLIA 2. Turun jumpa satu kedai apa tuan-tuan? Swiss watch. Semua jam tangan daripada Switzerland. Paling murah berapa tuan-tuan? Taklah mahal sangat, 10,000. Tuan-tuan boleh beli tak kita? Dalam syurga ada pasaraya. Hadis sahih, kalian akan pergi berjual beli, membeli di pasar raya, dan bayaran ketika itu ialah subhanakallahum. Itu harga bayaran dia. Tuan-tuan pergi kedai jam cantik, ada 1000 jenis jam. Setiap orang tak sama, ada yang suka jam jarum, ada yang suka digital, ada yang jam tengkorak, ada yang jam buah-buah sikit, ada jam tak sama, tapi semua mahal. Ketika kita ke pasar raya di dalam syurga, kita boleh ambil mana saja jam yang kita nak, dan bayaran ketika mengambil barang itu ialah subhanakallahum, maha suci engkau ya Allah. Lalu kita pun ambil. Kita pergi beli lauk, kita pergi beli sayur, kita pergi beli barang, semua kita dapat. Subhanallah. Satu hari malaikat buat jemputan, iaitu Allah undang ke suatu tempat. Ni cerita ni terakhir pada malam ni. Lebih dah 5 minit, saya minta maaf. 2 minit ni masa kecederaan. Main bola pun dia tambah.
Tuan-tuan, satu hari Allah undang semua ahli syurga, daripada syurga yang paling bawah sampailah syurga yang paling atas, untuk pergi ke satu tempat yang ahli syurga kesemuanya tidak pernah sampai. Lalu kesemua ahli syurga pergi dengan kenderaan kita. Jauh kita pergi, sampailah di suatu tempat, kita pun diberikan makan, kita diberikan minum. Kita nampak Nabi itu, kita nampak Rasul ini, kita nampak itu dan ini. Bila berada di satu tempat, lalu Allah SWT pun berkata-kata, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, adakah kalian telah redha denganku? Allah tanya, wahai hamba-hambaku, apakah kalian telah redha denganku? Kita jawab, wa ma lana la narda ya Allah. Mana mungkin kami tak redha sedangkan kamu telah memasukkan kami dalam syurga. Mana mungkin kami tidak redha sekarang ini kami sihat selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya, kami gembira selama-lamanya, kami mulia selama-lamanya, maka kami redha ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku nak berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Lalu penduduk syurga tidak tahu apakah yang akan dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan penduduk syurga tak tahu apa yang nak dikurniakan oleh Allah, Allah Ta'ala pun berfirman kepada seluruh penduduk syurga, Ya ibadi, aku telah redha kepada kalian, dan bermula dari saat ini aku tidak lagi akan murka kepada kalian. Dan ketika itulah Allah mempamerkan wajahnya. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni adalah kemuncak satu orang berada di dalam syurga, ialah ru'yatullah, melihat Allah. Apabila Allah mempamerkan zatnya, kita tak tahu kan, dengan mata kah, dengan hati kah, wallahu alam. Hanya bakal penduduk syurga yang akan melihat zat Allah. Ketika mereka melihat zat Allah, mereka pun tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tanggunglah nikmat melihat zat Allah. Tuhan yang selama ni kita sembah, tuan-tuan, kita sembah, kita tak nampak apa. 40 tahun kita semayang, kita tak nampak apa. Satu hari kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah kemuncak nikmat yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada penduduk syurga. Seperti mana orang-orang beriman berkumpul di dunia pada hari Jumaat, dalam syurga juga ada waktu yang kita akan saling berkumpul dan berjumpa di antara satu sama lain. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah dengan nikmat berada selama-lamanya di dalam syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.